Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala kurniaan, pemberiannya, rezekinya pada kita. Kita dapat bersama-sama untuk mendengarkan pengajian ulum hadis pada kali ini. Alhamdulillah, InsyaAllah kita akan sama pengajian kita, di mana daripada video yang lepas kita bincangkan tentang hadis sahih dan hadis hasan, dan kita akan teruskan dengan bahagian yang ketiga di dalam senarai atau pembahagian hadis kepada maqbul dan mardud. Sedikit ulang kaji, di mana apa yang kita dah bincangkan pada beberapa video yang lepas adalah bahagian perbincangan berkaitan dengan di mana hadis ini dibahagikan kepada dua jenis, iaitu maqbul dan mardud, yang diterima dan ditolak. Dan yang diterima itu dibahagikan kepada dua, iaitu hadis yang sahih dan hadis yang hasan. Ini kita dah bincangkan dalam video 2 ataupun 3 video yang lepas. Dan insyaAllah kita akan bincangkan kepada bahagian yang kedua, iaitu hadis yang mardud ataupun hadis yang ditolak, yang di mana hadis mardud ini ia mengandungi hadis yang dhaif dan juga hadis yang palsu. Nah, hadis palsu ini juga saya nak sebutkan, nak sentuh juga bahawasanya ada sebahagian ulama meletakkan hadis palsu di dalam kategori hadis dhaif. Hadis dhaif di antara jenisnya adalah hadis palsu. Ada juga mengatakan hadis palsu ini ia tidak termasuk dalam hadis dhaif, ia ada di dalam kategori sendirinya. Tapi tidak ada masalah. Kita akan teruskan pengajian kita tentang berkaitan dengan hadis dhaif ini. Pertama sekali kita kena tahu apakah hadis dhaif itu. Dari segi bahasanya, dhaif itu membawa maksud kepada lemah ataupun tidak kuat. Mungkin tidak kuat dari segi penggunaan, ataupun tidak kuat dari segi menggunakannya dari segi hujah ataupun dalil dalam amalan dan sebagainya lah. Dari segi bahasanya membawa maksud kepada lemah. Masa lemah itu tidak kuat ataupun tidak boleh digunakan sebagai bukti ataupun sebagai hujah dan sebagainya. Tapi dalam dari segi istilah atau penggunaannya, dari segi istilah, perkataan dhaif itu merujuk kepada hadis dhaif, yang di mana ia merupakan hadis yang tidak menepati salah satu daripada syarat-syarat makbul, syarat-syarat hadis yang diterima. Kita nak ulang kaji sedikit, apakah syarat-syarat hadis itu ia boleh diterima ataupun syarat-syarat makbul. Syarat makbul ni ada 5, seperti yang kita dah bincangkan pada video yang lepas, di mana pertama sekali adalah sanad yang bersambung. Iaitu sebuah hadis itu hendaklah semua sanadnya ataupun sanadnya itu ia bersambung tanpa ada terputus ataupun tanpa adanya hilangnya salah satu daripada perawi-perawinya dalam sanad. Dia kena bersambung, iaitu dia antara perawi-perawinya hendaklah bertemu ataupun ada terbuktinya mereka berjumpa dengan perawi yang seterusnya dan meriwayatkan hadis dan sebagainya. Itu adalah syarat yang pertama, hendaklah dia perawi-perawinya adalah perawi yang pernah bertemu ataupun pernah berjumpa, pernah meriwayatkan hadis daripada satu sama lain. Jadi itu syarat yang pertama lah. Tidak boleh ada sanadnya, di kalangan sanadnya adalah ada yang terputus ataupun hilang. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua untuk syarat makbul, iaitu hendaklah semua di kalangan perawinya itu adalah perawi yang adil, perawi yang dipercayai, dipercayai dari segi agamanya, dari segi ketakwaannya dan sebagainya. Tidak boleh ada di kalangan perawinya itu, di kalangan mereka yang pernah menipu ataupun berbohong, dikenali sebagai pendusta. Ini adalah syarat adil. Perkataan adil di sini ia bukan membawa maksud kepada adil, iaitu kata tu dia adil dari segi bahasa lah, dia adil saksama, bukan. Tetapi adil ini dalam istilah para muhaddisin, adil membawa maksud kepada dari segi akhlak, dari segi kata tu dari segi agamanya, dari segi kepercayaan orang kepada mereka. Itu dari segi adil, dari segi ilmu hadis. Ketiga adalah hendaklah semua di kalangan perawi itu mereka adalah di kalangan mereka yang adil, yang dhabit. Yang dhabit, perkataan dhabit itu membawa maksud kepada penjagaan hadis yang baik, penjagaan hadis yang tepat, iaitu di mana perawi itu hendaklah di kalangan mesti orang yang hafalannya kuat ataupun penulisannya baik, bergantung kepada cara pengriwayatan dia. Kalau seorang perawi itu dia meriwayatkan hadis melalui hafalan, hendaklah hafalannya itu hafalan yang tepat, hafalan yang baik, tidak lupa-lupa. Ataupun kalau dia meriwayatkan hadis melalui tulisan, maka hendaklah tulisannya baik, penjagaan tulisannya baik.
kitab ataupun catatan yang ditulis hadis di atasnya itu hendaklah dijaga dengan baik. Ini semua adalah di bawah perbincangan ataupun bawah orang kata tu nama dhabit, perawi yang dhabit, yang di mana dia menjaga hadisnya dengan baik. Jadi kalau perawi itu dia banyak lupa ataupun dia tulis hadis, dia tak jaga catatan dia ataupun kitab yang dia tulis hadis di atasnya itu, maka ia bukan dikira sebagai hadis yang perawi yang dhabit. Dan satu saya nak sentuh tentang perawi dhabit ini, di mana perawi dhabit ini kalaulah dia kurang sedikit, kalaulah dia mungkin dia perawinya itu dari segi dhabitnya itu dia kurang sedikit, mungkin hafalannya tidak kuat sangat, ataupun mungkin kadang-kadang dia terlupa, ataupun penjagaan hadisnya itu ia tidak orang kata tu tidak 100%, mungkin 70%, 60%, maka hadis itu boleh menjadi sebuah hadis yang hasan disebabkan oleh syarat dhabit ini. Tapi selagi mana syarat-syarat yang lain ni semua ia tepati, ada 5 syarat seperti saya katakan tadi. Itulah syarat yang ketiga berkaitan dhabit. Syarat yang keempat adalah hendaklah hadis itu selamat daripada sebarang syuzuz, iaitu sebarang kejanggalan dari segi pengriwayatan, iaitu tidak boleh ada mana-mana riwayat lain yang di mana riwayat itu ia diriwayatkan oleh perawi yang lebih siqah, lebih dipercayai daripadanya, itu ia bercanggah dengan perawi tersebut, atau bercanggah dengan riwayat perawi yang lebih siqah. Kalau ada berlaku begitu, makanya hadis itu dikira sebagai hadis yang syaz, hadis yang janggal. Dan yang syarat yang kelima merupakan hendaklah selamat hadis tersebut daripada sebarang illah ataupun kecacatan. Dan kecacatan ini ia boleh berlaku dalam sanad hadis ataupun dalam matan hadis, dan ia boleh berlaku secara tersembunyi ataupun secara zahir. Secara zahir ini memang boleh nampak lah, kerana ia zahir, sebab itu kita boleh nampak. Tetapi yang bahayanya adalah apabila ia ada kecacatan yang dari segi yang tersembunyi ataupun khafi, yang tersembunyi, yang susah untuk dilihat, dan biasanya yang dapat cam ataupun dapat mengenal pasti ailah ataupun kecacatan yang tersembunyi ini adalah di kalangan para ulama nuqat, para ulama yang mengkritik, ahli kritik hadis ataupun nuqat, kita panggil dalam ilmu hadis, seperti para ulama-ulama yang besar lah, para ulama besar muhaddisin yang pakar. Ini semua adalah seperti Imam Tirmizi, Imam Darqutni, Ali bin Madini dan sebagainya. Ini para ulama-ulama di kalangan nuqat. Jadi itu adalah 5 syarat makbul. 5 syarat makbul ni, sebuah hadis itu untuk menjadi hadis yang sahih, dia hendaklah menepati semua syarat makbul ini kelima-lima. Kalau dia ada kurang sedikit pada nombor 3, iaitu syarat dhabit, maka hadis itu menjadi hasan. Tapi syarat nombor 1, 2, 4 dan 5 hendaklah sama, hendaklah tepat. Cuma dia kurang sikit pada syarat yang ketiga, iaitu syarat dhabit, maka hadis itu menjadi hasan. Tetap ia makbul, ia diterima. Tetapi kalaulah salah satu daripada 5 syarat ini ia tidak tepati terus, dia tidak terus menepati walaupun sedikit, kecuali syarat yang ketiga, seperti katakan tadi, syarat ketiga kalau dia kurang sedikit kedhabitan dia, maka hadis itu tetap menjadi hadis yang makbul, dikira sebagai hadis yang hasan. Tetapi kalaulah dia syarat yang pertama, contohnya dia tidak adil terus, ataupun dia ada terbukti dia pernah menipu, ataupun dia agamanya tidak bagus, ataupun dia bukan orang yang di kalangan mereka yang bertakwa, dia buat maksiat, di kalangan orang fasik dan sebagainya, ataupun yang syarat yang kedua, kedhabitan, syarat ketiga, kedhabitannya itu terus tak ada, dia tidak jaga hadis dengan baik terus, ataupun hafalannya memang terlalu teruk contoh, ataupun sanad hadis itu ia ada terputus, ataupun ada kejanggalan yang nyata, dan ada illah ataupun kecacatan yang nyata juga, maka hadis itu terus dibawa kepada dhaif ataupun dikategorikan statusnya sebagai hadis yang dhaif ataupun hadis yang lemah. Dan hadis yang lemah ini kita akan bincangkan tentang apakah hukum ataupun apakah pegangan kita dalam beramal ataupun berinteraksi dengan hadis yang dhaif. Boleh tak kita beramal dengannya? Boleh tak kita berinteraksi dengannya? Jadi sikit sebanyak sebelum saya masuk berkaitan perbincangan berkaitan dengan hadis, apakah hukum kita beramal dengan hadis dhaif ini, kita nak lihatlah seperti saya katakan tadi, di mana
sebab sebuah hadis itu menjadi hadis yang dhaif ataupun sebuah hadis itu menjadi hadis yang lemah adalah kerana ia tidak menepati salah satu daripada syarat-syarat hadis makbul, iaitu 5 syarat tersebut. Seperti saya katakan tadi, kalau syarat yang ketiga itu syarat dhabit, itu dia kurang sedikit, tetap hadis itu menjadi hadis yang hasan selagi mana syarat 1, 2, 4 dan 5 dia tepati. Tapi kalaulah dia tidak menepati syarat 1, 2, 4 dan 5, 1, 2, 4 dan 5 tidak menepati sikit pun, maka ia boleh membawa hadis itu menjadi hadis yang dhaif, walaupun syarat yang ketiga itu dia kurang sedikit, tetapi tidak boleh menjadi hadis yang hasan kerana syarat 1, 2, 4, 5 itu para ulama tidak memberikan kelonggaran sedikit pun atas penjagaan hadis yang sangat baik, sangat kuat di kalangan para ulama. Mereka nak jaga hadis Nabi SAW dengan betul-betul. Jadi itu sikit sebanyak tentang permulaan yang saya nak sentuh berkaitan dengan hadis dhaif ini. Dan perlu saya nak beritahu sebelum saya masuk berkaitan dan perbincangan berkaitan dengan apakah hukum kita beramal dengan hadis dhaif ini. Hadis dhaif ni para ulama mereka membahagikan hadis dhaif ini kepada 3 bahagian. Bahagian pertama adalah hadis dhaif yang ringan, kedua adalah hadis dhaif yang berat ataupun syadidud dhaif, yang ketiga adalah hadis palsu. Ada yang mengatakan hadis palsu termasuk di bawah hadis dhaif. Ada kata tidak, hadis palsu ini adalah satu bab dengan sendirinya. Tidak ada masalah dalam hal ini. Kita akan fokus pada bahagian yang pertama dan bahagian yang kedua, iaitu hadis dhaif yang ringan dan hadis dhaif yang berat. Nah, di sini kita lihat pertama sekali kita nak bincangkan tentang apakah hukum ataupun apakah pegangan kita dalam berinteraksi dengan hadis yang dhaif. Kita dah tahu hadis dhaif ni terbahagi kepada 2 ataupun 3 bahagian tadi, yang berat dan ringan dan yang palsu. Nah, yang palsu memang pastilah. Yang palsu pasti bahawasanya kita tidak boleh beramal dengannya, walaupun sedikit kita tidak boleh meriwayatkannya. Kalau kita nak sampaikan kepada orang lain, hendaklah kita nyatakan status kepalsuannya, jadi orang lain tahu dan orang lain mereka maklum akan keadaan hadis tersebut. Dan dalam hadis berkaitan dengan hadis palsu ni, tak ada masalah untuk kita memberitahu kepada orang lain selagi mana kita memberikan memaklumkan tentang status hadis tersebut. Seperti mana di kalangan para ulama, mereka menulis kitab yang di mana kitab tersebut kitab hadis yang memuatkan hadis-hadis yang palsu, seperti kitab Tanzihus Syariah Marfu'ah fil Hadis Mawdu'ah, kitab Al-Mawdu'at yang dikatakan oleh Ibn Jauzi dan sebagainya. Ada banyak kitab-kitab yang para ulama memuatkan hadis-hadis palsu di dalam kitab-kitab ini. Tujuan mereka buat begitu ataupun buat sedemikian bukan untuk menyebarkan hadis palsu, tetapi mereka membukukan dengan tujuan agar kalaulah orang nak cari hadis palsu ataupun nak mengenal pasti hadis palsu, mereka boleh merujuk kepada kitab-kitab ini. Contoh, mereka mungkin rasa bahawa hadis yang diterima mereka baca itu hadis palsu, maka di manakah rujukan yang mereka boleh buat atau mereka boleh sandarkan? Maka mereka buka kitab-kitab hadis palsu ini dan mereka cek sama ada hadis palsu mereka itu ada tak. Mereka nak pasti, mengenal pasti hadis yang mereka ada. Maka itu tujuan para ulama membukukan kitab-kitab yang memuatkan hadis-hadis palsu. Nah, kita balik kepada perbincangan berkaitan dengan hadis dhaif, iaitu hadis dhaif yang pertama dan kedua. Yang ringan, hadis dhaif ringan ataupun yang dhaifnya khafi ataupun yang ringan sedikit khafif. Lagi orang panggil lagi dhaif, yang ringan kedhaifannya. Dan yang kedua adalah syadidud dhaif, kedhaifan yang berat ataupun yang teruk sedikit lah. Nah, pertama sekali bila kita berinteraksi dengan hadis dhaif, kita perlu tahulah, kita nak lihat apakah stand kita atau pegangan kita dalam periwayatan hadis dhaif. Periwayatan iaitu kita meriwayatkan sebuah hadis secara mengikut tradisi para ulama dan para sahabat. Ini dalam tradisi periwayatan hadis lah. Adakah boleh kita meriwayatkan hadis yang dhaif ataupun tidak? Di mana jawapannya adalah di mana para ulama mereka sepakat bahawasanya boleh untuk kita meriwayatkan hadis yang dhaif. Meriwayatkan, bukan kita mengamalkan, kita meriwayatkan hadis yang dhaif, tetapi dengan syarat. Di antara syaratnya, pertama sekali, hendaklah hadis yang kita nak meriwayatkan tersebut ia tidak boleh ada kena-mengena dengan perkara yang berkaitan dengan akidah.
tak boleh ada kena mengena dan perkara berkaitan dengan tauhid, dengan kepercayaan kita sebagai orang Islam, ataupun ia tidak boleh ada kena mengena dengan benda-benda yang berkaitan dengan syariat atau benda-benda berkaitan dengan hukum hakam dalam syariat Islam. Jadi kalaulah ada benda yang berkaitan dengan akidah, benda dengan tauhid, berkaitan dengan hukum hakam, berkaitan dengan fikih, kalau hadis itu adalah hadis yang dhaif, maka kita kena hati-hati dalam hal itu. Dan kalaulah selain daripada itu, maka kita boleh meriwayatkan. Kalau ada kena mengena berkaitan dengan akidah ataupun tauhid ataupun berkaitan dengan hukum hakam, maka kita tidak boleh untuk kita meriwayatkan. Dan tentulah yang kedua adalah apabila kita meriwayatkan hadis itu, kita dah pastikan bahawa ia tidak mengena dengan akidah berkaitan dengan hukum hakam, maka seterusnya kalau kita nak meriwayatkan juga, maka kita kena riwayatkannya dengan mengatakan bahawasanya kita dengan nada yang mengatakan bahawasanya kita tidak pasti, belum 100% ia bukan daripada Nabi SAW. Maknanya apa? Bila kita riwayatkan hadis tersebut, kita tidak boleh mengatakan bahawasanya ia pasti daripada Nabi. Kita kena gunakan bahawasanya kita kena maklumkan dalam periwayatan kita bahawasanya hadis ini, sebaiknya kita bilang bahawasanya status hadis ini dhaif yang ringan, maka kita tidak pasti bahawasanya hadis ini pasti datang daripada Nabi SAW ataupun tidak. Maka bila kita riwayatkan, tak boleh kita kata bahawasanya Nabi SAW bersabda begini-begini, tapi kita kena dikatakan. Ni para ulama mereka gunakan qila ataupun au kama qal, atau seperti yang dikatakan. Ini semua adalah nada-nada ataupun lafaz-lafaz yang menunjukkan bahawasanya kita tidak ingin 100% confirm atau memastikan bahawasanya hadis ini datang daripada Nabi SAW. Sama juga apa-apa saja hadis yang kalau kita tidak pasti ia datang ataupun tidak pasti statusnya, ataupun kita tidak pasti bahawasanya ia diriwayatkan oleh Nabi ataupun sahabat dan sebagainya, tidak pasti sumbernya itu datangnya siapa, maka sebaiknya kita mengatakan bahawasanya au kama qal, ataupun seperti yang telah diriwayatkan. Itu menunjukkan bahawasanya kita tidak confirm 100% bahawasanya hadis ini atau kata-kata ini diriwayatkan disandarkan kepada Nabi SAW dan sebagainya. Itu dari segi periwayatan. Nah, kita lihat bagaimana pula dari segi pengamalan ataupun dari segi orang kata statusnya, sama ada dia memang betul datang sumbernya itu. Kita lihat di sini. Pertama sekali, para ulama mereka berbeza dalam hal berkaitan dengan pengamalan atau bolehkah kita beramal dengan hadis yang dhaif. Kepada tiga pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahawasanya tidak ada masalah untuk kita meriwayatkan hadis yang dhaif tanpa ada sebarang halangan, tanpa ada sebarang syarat. Ini pendapat yang dipegang oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud. Kerana menurut Imam Ahmad sendiri mengatakan bahawasanya dalam hal ini, bahawasanya hadis yang dhaif itu ia lebih baik ataupun lebih orang kata tu boleh kita berpandukannya daripada pendapat ataupun orang kata tu pendapat akal ataupun qiyas. Ini pendapat Imam Ahmad lah, iaitu dalam hal-hal yang tidak disebut di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis, isu-isu yang tak disebut di dalam nas. Jadi pendapat yang pertama mengatakan bahawasanya tidak ada masalah, tidak ada halangan dan tidak ada restriction, tidak ada syarat-syarat yang perlu kita letakkan. Hadis dhaif ni kita boleh beramal. Pendapat ini dipegang oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud. Dan sudah tentulah Imam Ahmad, Imam Daud memang letakkan ada sedikit syarat jugalah, ada sedikit syarat di mana mereka mengatakan bahawasanya tidak boleh hadis tersebut hadis yang terlalu berat ataupun hadis yang di kalangan hadis yang palsu. Maaf saya sebutkan tu. Baiklah, pendapat yang kedua pula adalah hadis dhaif ini ia tidak boleh beramal dengannya terus, full stop, iaitu tidak boleh beramal dengannya. Ini pendapat dipegang oleh sebahagian di kalangan para muhadis yang besar seperti Imam Al-Bukhari, Yahya bin Ma'in, Ibn Arabi dan juga Ibn Hazm dan sebagainya. Mereka mengatakan hadis yang dhaif itu ia tidak boleh kita beramal dengannya, walaupun dalam apa-apa situasi, full stop ni kita katakan. Itu pendapat yang kedua.
Manakala pendapat yang ketiga, ini yang kita nak fokus, ini pendapat yang ketiga, mereka mutawassit atau mereka berada di pertengahan di antara pendapat yang pertama yang kedua, di mana mereka mengatakan bahawasanya hadis yang dhaif ini ia boleh beramal dengannya, tetapi dengan syarat-syarat yang tertentu. Mereka ambil pendirian di antara pendapat yang pertama dengan kedua. Mereka ambil pendirian tengah-tengah. Mereka mengatakan hadis dhaif ini ia boleh beramal dengannya dengan syarat-syarat yang tertentu, dan insya-Allah kita akan bincang tentang syarat-syaratnya lah. Dan ini merupakan pendapat yang majoriti di kalangan para ulama pada kurun yang ketiga dan kurun empat sampai sekarang. Ini merupakan pendapat yang banyak dipegang, yang dikatakan oleh di kalangan para ulama, di kalangan para muhaddisin khususnya lah. Dan kemudian selepas zaman berzaman, ada ramai di kalangan para ulama mereka menambah ataupun meletakkan syarat-syarat yang mereka tambah syarat-syarat yang setelah sedia ada. Mereka menetapkan lagi untuk memastikan bahawa hadis Nabi SAW ia dipelihara, ia tidak disalahgunakan ataupun ia tidak tercemar dengan hadis-hadis yang tidak pasti dengan sama ada datang daripada Nabi SAW ataupun tidak. Dan saya nak sebutkan beberapa tokoh-tokoh yang kontemporari seperti Syekh Nuruddin Atir, Profesor Abu Lais, Dr. Jamal dan sebagainya lah. Mereka telah mengumpulkan pelbagai syarat-syarat yang diletakkan di kalangan para ulama-ulama yang mutaqaddimin atau ulama yang lama sampai yang mutaakhirin yang lebih orang kata lebih recent ataupun lebih contemporary lah. Baiklah, apakah syarat-syarat yang telah ditetapkan ni? Dia ada banyak syarat-syarat mereka tetapkan. Pertama sekali mereka mengatakan bahawasanya syarat untuk kita beramal dengan hadis yang dhaif pada awal sekali adalah hendaklah hadis itu adalah dhaif yang ringan saja. Kalau hadis itu hadis yang dhaif yang berat, maka kita kena tolak. Hadis yang berat kita tolak. Cuma hadis yang kita akan bincangkan dalam hal ini, bolehkah kita beramal dengannya, itu adalah hadis yang dhaif yang ringan. Apakah yang menjadikan itu hadis yang dhaif yang ringan, ataupun apakah yang menjadikan hadis itu dhaif yang berat? Ini adalah pembincangan untuk video yang akan datang, di mana kita akan sentuh setiap satu persatu jenis-jenis hadis yang dhaif. Kita akan bincang tentang hadis yang munqati, kita akan bincangkan hadis yang mursal, kita akan bincangkan tentang hadis yang mu'dal, kita membincangkan hadis yang maqtu' dan hadis yang berbagai lah jenis-jenis hadis yang dhaif kita akan bincangkan. Itu semua yang akan disentuh pada video-video yang akan datang selepas ini. Tapi saya nak katakan di sini bahawasanya ada pelbagai sebab yang menjadikan sebuah hadis itu hadis yang dhaif berat, tetapi ada sedikit saja sebab yang menjadikan hadis itu dhaif yang ringan. Dan kebanyakan masanya hadis itu dhaif yang ringan kerana ada masalahnya ataupun sebabnya berpunca daripada perawi yang ada masalah dari segi dhabt ataupun dhabtnya, dari segi penjagaan hadisnya. Kebanyakan masa seperti begitu. Jadi kita lihat, kalau hadis itu hadis yang dhaif yang ringan, sebelum kita beramal dengannya, kita kena pastikan bahawa ia menepati beberapa syarat yang telah ditetapkan oleh para sekali. Hendaklah ia adalah hadis yang dhaif yang ringan dan ia berkaitan dengan at-targhib wa tarhib, iaitu mengajak kepada kebaikan ataupun hadis berkaitan memberikan amaran tentang satu perkara, satu dosa ataupun satu maksiat dan sebagainya. Dan juga ia kenalah hendak berkaitan dengan fadailul amal, kelebihan mengamalkan sesuatu, beramalan-amalan seperti memperbanyakkan kita berzikir, kita berdoa, berkaitan ibadah yang telah sedia ada, bukan membuat baru ibadah sedia ada, dia suruh kita banyakkan, kita laksanakan. Macam gitu. Dan ia tidak boleh berkaitan hadis yang dhaif itu yang ringan, hadis dhaif ringan itu tidak boleh berkaitan dengan menyentuh bab-bab akidah, bab-bab tauhid, bab berkaitan dengan kepercayaan, keimanan, ataupun berkaitan dengan hukum hakam yang telah sedia ada, yang asas yang telah ditetapkan oleh syarak. Jadi itu pertama sekali syarat yang kita kena lihat. Dia tak boleh sentuh berkaitan dengan hukum hakam, akidah ataupun fikih, hukum fikih, berkaitan fikih, hukum hakam. Dan dia hendaklah berkisar ataupun menyentuh tentang
tentang at-targhib wa tarhib, iaitu hadis yang mengandungi amaran ataupun ajakan melakukan kebaikan, ataupun berkaitan dengan fadailul amal ataupun kelebihan melakukan amalan-amalan, mengajak kita untuk memperbanyakkan amalan-amalan atau kelebihan amalan-amalan yang telah sedia ada. Itu yang syarat yang pertama. Yang kedua, pertama sekali, yang kedua, syarat yang kedua adalah hadis yang daif, yang ringan itu hendaklah ia orang kata tu menekankan ataupun dia mengkonfirmkan, dia mentakkidkan asas agama Islam yang telah sedia ada. Jadi hadis yang daif ringan tu dia tak boleh mengatakan tentang atau tidak boleh mengajak kita untuk melakukan satu benda yang tak ada dalam agama Islam secara pasti, satu perkara yang baru, tidak boleh. Jadi ia hendaklah ia mengandungi atau ia mengatakan tentang sesuatu yang telah sedia ada dalam agama Islam dan dia mengajak kita untuk melakukannya. Seperti dalam berkaitan dengan salat, mungkin hadis itu ia mengajak kita untuk memperbanyakkan salat, ataupun hadis itu mengajakkan kita untuk membanyakkan kita berpuasa, ataupun mengajakkan kita untuk banyakkan bersedekah dan sebagainya. Jadi ini semua, salat, puasa, sedekah dan sebagainya, ini semua pasti ada, sudah sedia ada di dalam agama Islam dan merupakan asas dalam agama kita. Jadi hadis yang daif, yang ringan itu, kalau kita beramal dengannya mengikut syarat yang kedua, hendaklah ia mengatakan, ia menyebut ataupun ia membincangkan tentang asas agama, perkara yang sudah sedia ada dalam Islam. Jadi dia tidak boleh dia menimbulkan ataupun mengajak kita melakukan sesuatu perkara yang baru yang pasti tak ada asasnya dalam agama Islam. Itu adalah syarat yang kedua. Dan syarat yang ketiga, kalaulah ia berkaitan dengan fadailul amal atau ia berkaitan at-targhib wa tarhib, kebanyakan masa kadang-kadang ada hadis yang daif ringan itu yang membincangkan atau mengatakan tentang pahala sedemikian. Ia mengatakan tentang bahawasanya pahala kamu lakukan sesuatu ini ada pahala yang tertentu dengan bilangan yang tertentu, berapa banyak kamu lakukan ibadah ni maka kamu akan dapat pahala begini-begini dengan jumlah yang banyak dan sebagainya. Kalau hadis itu, hadis yang daif, yang ringan itu yang mengandungi perkara-perkara begini, maka kita nak beramalnya boleh, tetapi dengan syarat bahawasanya kita tidak boleh 100% mengharapkan jumlah pahala seperti yang disebutkan dalam hadis tersebut. Kita tidak, kerana pertama sekali kita ingat hadis dhaif, bila kita beramal dengan hadis dhaif ini, kita hendaklah beramal dengan i'tiqad ataupun kepercayaan bahawasanya kita tidak pasti hadis ini 100% daripada Nabi SAW ataupun tidak. Kenapa? Kerana sebab dia hadis dhaif itulah kita tidak. Kerana dia dhaif, ada sebabnya kenapa dia dhaif. Kalau dia pasti datang daripada Nabi SAW dan melalui jalan riwayat ataupun pengriwayatan yang pasti, dia tak jadi daif. Tapi kalau dia jadi sebab dia daif itulah, kita tidak boleh mempercayai 100% bahawa dia datang daripada Nabi SAW. Kita mungkin boleh percaya 90%, tetapi untuk kita beramal dengan hadis dengan pasti, hadis ni kita kena 100% kerana ia adalah agama. Jadi bila dia daif, kita tidak boleh percaya 100%. Jadi kalaulah hadis itu mengandungi jumlah pahala seperti yang disebutkan dalam hadis itu, jumlah pahala untuk amalan ibadah sedemikian dan sebagainya, maka kita bila nak amalkan apa yang disebut dalam hadis itu, kita tidak mempercayai bahawasanya kita nak dapatkan ganjaran seperti yang disebutkan dalam hadis itu. Jadi apa yang kita boleh buat, apa yang kita kena buat, kita buat dengan berdasarkan bahawasanya kita buat agar kita dapat pahala, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita buat kerana kita memang nakkan dapatkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita buat kerana kita nak berhati-hati dalam hal ini. Mungkin memang Allah Taala tetapkan perkara ini untuk kita. Memang ibadah ni memang kalau kita buat dengan banyak, selalu buat, memang kita pasti dapat pahala. Tetapi bukan dengan harapan untuk ganjar dapatkan contoh 1000 pahala. Contoh dalam hadis tu mengatakan kalau kamu solat kamu zikir sedemikian dengan jumlah semikian, kamu akan dapat 1000 pahala. Jadi kita zikir 1000 kali untuk dapatkan 1000 pahala. Tak boleh. Tak boleh zikir 1000 kali tetapi dengan harapan dapat ganjaran daripada Allah Taala. Kita dapatkan dapatkan pahala daripada Allah Taala tanpa kita mengharapkan jumlah ganjaran tertentu. Okey. Jadi itu adalah syarat yang ketiga yang saya nak tekankan di sini. Kemudian syarat yang keempat pula,
seorang yang mengetahui bahawasanya sebuah hadis yang ada padanya itu hadis yang dhaif yang ringan dan boleh beramal dengannya, maka hendaklah apabila dia nak amalkan hadis tersebut ataupun amalkan kandungan hadis yang dhaif yang ringan tersebut, dia tidak boleh melaksanakannya dan kemudian menyebarkan kepada orang lain. Dia tidak boleh mewawarkan ataupun dia menyebarkan amalan tersebut. Kenapa? Apa sebabnya? Kerana mungkin dia tahu, mungkin dia dah kaji hadis tersebut dan mendapati hadis ini adalah hadis yang dhaif, dan dhaifnya apabila dia kaji, dia dapati hadisnya dhaif ringan, dan dia dapati bahawasanya syarat-syarat yang lain semua dia tepati. Syarat-syarat yang ditetapkan yang kita tengah bincangkan ini semua dah tepati, boleh beramal dengannya. Tapi bila dia boleh beramal, maksudnya boleh dia beramal, bukan untuk orang lain beramal, kerana dia seorang yang faham. Tidak semestinya orang lain untuk faham, kecuali kalau orang lain tu dia memang pakar hadis juga, dia boleh memahami perbincangan dan penilaian dan kajian telah dilakukan oleh orang yang pertama. Maka dalam hal ini tak masalah. Tapi dia tak boleh mewawarkan ataupun buatnya public ataupun menyebarkannya kepada orang ramai. Atas sebab apa? Kerana pertama sekali kita kena tak semua mereka, ilmu hadis ni bukan satu ilmu yang sangat mendalam, ilmu yang susah, ilmu yang berat. Tak semua boleh mereka boleh memahami berkaitan dengan ilmu hadis dengan baik ataupun secara mendalam. Dan kajian berkaitan dengan hadis ni memerlukan kepada kepakaran dan kemahiran dan ilmu yang sangat tinggi, dan bukan ilmu hadis je, tetapi ilmu-ilmu yang lain semua. Seorang pengaji hadis tu dia perlu ada, supaya mereka perlu kepada ilmu rijal ataupun ilmu ilal. Ini semua adalah jenis hadis, ilmu-ilmu berkaitan dengan hadis, dan juga ilmu-ilmu lain. Mereka perlu kepada ilmu fikih, ilmu usul, ilmu tauhid dan sebagainya. Semua ilmu tafsir dan sebagainya mesti ada. Jadi tak semua orang mereka boleh memahami perbincangan atau kajian berkaitan dengan hadis. Jadi mengikut syarat kepada syarat yang ini, maka hendaklah seorang yang beramal, nak mengamalkan sebuah hadis, sebuah amalan berdasarkan kepada hadis yang dhaif yang ringan, pertama sekali dia kena ikuti syarat-syarat yang lain, dan seterusnya apa yang dia mengamalkan, hendaklah dia mengamalkan untuk dirinya sendiri. Jadi orang ramai dia tak boleh sebarkan. Takut-takut apa? Kalau dia sebarkan, orang ramai pula mereka lihat bahawasanya hadis ini boleh amalan ini berdasarkan hadis ni, maka seakan-akan mereka fikir bahawasanya hadis ni hadis yang sahih, ataupun mereka fikir bahawasanya ia merupakan daripada sunnah Nabi SAW, padahal ia tidak. Takut kalau ada silap faham dalam hal ini. Baiklah, syarat yang seterusnya. Syarat yang seterusnya, hendaklah hadis yang dhaif ringan ini ia mengandungi amalan ataupun mengandungi ajakan ataupun panduan ataupun suruhan yang tidak bercanggah dengan, pertama sekali, nas Al-Quran, dan pada masa yang sama tidak boleh bercanggah dengan hadis yang lebih tinggi darjat daripadanya. Iaitu kalaulah ada bercanggahan antara hadis yang dhaif ringan ini dengan Al-Quran, sudah pastilah hadis dhaif ringan ini walaupun syarat lain semua dia tepati, maka kita tidak boleh beramal. Kita kena utamakan Al-Quran, kerana Al-Quran itu lebih pasti, lebih mutawatir, ia lebih boleh kita percayai daripada hadis yang dhaif. Walaupun dia dhaif yang ringan, boleh beramal dengannya pada secara umum. Kemudian kalaulah dia bercanggah hadis dhaif ringan ini dengan hadis yang lebih kuat daripada dia, contoh hadis yang lebih kuat daripada dhaif ringan ni, maknanya hadis hasan ataupun hadis yang sahih. Kalau ada percanggahan, maka kita kena tolak hadis yang dhaif yang ringan, kita kena utamakan hadis yang sahih ataupun hadis yang hasan. Kalau ada berlaku ia bercanggah dengan hadis yang lebih kuat, macam gitu. Kalau dia sama, kalau dia tidak bercanggah, maka tidak ada masalah dalam hal ini. Cuma para ulama ada mengatakan sebaiknya kita utamakan apa yang sudah ada. Kalau dia tidak ada dalam hadis sahih, sudah pasti kita ambil yang hadis yang sahih. Kalau ada yang ada yang hasan, cakap benda sama, kita utamakan yang hadis yang hasan. Tak perlulah kita untuk berpegang kepada atau kita merujuk kepada hadis yang dhaif walaupun dia dhaif yang ringan. Apa yang lebih kuat tu kita utamakan. Apa yang lebih kuat itu kita utamakan. Tapi kalaulah yang tak ada hadis yang lebih kuat daripada yang mengatakan perkara tersebut, maka daripada situlah maka kita boleh berpandukan kepada hadis yang dhaif yang ringan tersebut. Baiklah, syarat yang seterusnya, ramai juga di kalangan para ulama yang kontemporari seperti
Al-Aiz bin Abdul Salam, seperti Al-Imam Al-Qardawi, mereka mengatakan bahawa hadis dhaif ringan ini tidak boleh kita buatnya sebagai mengebarkannya sampai dia masyhur ataupun dia popular di kalangan masyarakat awam ataupun secara umum, secara publik, kerana seperti yang saya katakan tadilah, takut ada salah faham. Kerana pengajian berkaitan dengan hadis ini merupakan pengajian yang sangat mendalam, kemahiran dan kefahaman yang sangat kuat dalam ilmu hadis, dan bukan sahaja ilmu hadis tetapi juga ilmu-ilmu yang lain. Maka sebaiknya para ulama seperti Al-Qardawi dan Izzuddin bin Abdul Salam dan ramai lagi, mereka sepakat bahawasanya tidak boleh untuk kita buat hadis yang dhaif yang ringan ini periwayatannya itu popular ataupun masyhur, diketahui di kalangan orang ramai. Tak boleh, takut ada salah faham, takut ada salah faham di kalangan masyarakat awam. Dan terakhir sekali, seperti ini penting sekali, apabila kita nak beramal dengan hadis itu, seperti saya katakan tadi, dia tidak boleh hadis yang dhaif berat lah, dia kena hadis dhaif yang ringan. Apakah contoh-contoh yang menjadikan sebuah hadis itu dhaif yang ringan? Itu adalah orang kata tu dari segi kedabitan lah, kedabitan, iaitu segi mungkin hafalannya kurang sedikit, ataupun dari segi penjagaan hadisnya kurang sedikit. Maka ini di antara sebab-sebab yang menjadikan sebuah hadis itu dhaif yang ringan. Tetapi kalau dhaif berat, dan apa yang menjadikan hadis dhaif berat, seperti dia pernah dituduh di kalangan para ulama ataupun di kalangan orang zaman dia, dituduh memalsukan hadis, ataupun dia memang pemalsu hadis. Dia ada beza antara yang memalsukan hadis ataupun dituduh memalsukan hadis. Yang dituduh memalsukan hadis, maknanya dia mungkin ada bukti tapi tak mencukupi, ataupun tak ada bukti yang kukuh, tetapi mungkin ada para ulama yang di kalangan para ulama yang dipercayai mengatakan dia pernah, cuma tak ada bukti nak tunjukkan dan sebagainya. Ataupun dia ini di kalangan mereka yang biasa menipu, walaupun dia menipu dalam hal-hal berkaitan dengan dunia, menipu dekat pasar nak jual beli, dia menipu kepada orang ramai dan sebagainya, tak ada kebenaran agama. Dia tak menipu menipu dan berkaitan dengan hadis, walaupun dia menipu dalam hal urusan dunia. Maka para ulama juga mengatakan bahawa ini adalah boleh jadi muttaham bil kazbi, dia dituduh dengan menipu lah, dan begitu. Ataupun dia seorang yang banyak melakukan maksiat, di antara perawinya tu orang kata tu melakukan maksiat atau melakukan dosa secara terangan ataupun tersembunyi dan sebagainya, ataupun dia memang di kalangan mereka yang jahil dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Banyak sebab-sebab yang menjadikan sebuah hadis itu menjadi hadis yang dhaif berat lah. Jadi ini semua adalah, seperti saya katakan tadi, adalah syarat-syarat yang para ulama tetapkan. Ada ulama mengatakan 3 je, ada ulama katakan 4, tetapi yang saya sebutkan ni semua dikumpulkan di kalangan ramai, di kalangan para ulama. Sebaiknya kita ikut semua syarat-syarat hadis, syarat-syarat yang menentukan sama ada hadis yang dhaif itu ia boleh beramal dengannya ataupun tidak. Kita lihat di sini para jemaah sekalian, para ulama mereka betul-betul nak jaga hadis Nabi SAW. Nak menjaga hadis Nabi SAW ni susah. Dia bukan seperti nak jaga Quran. Al-Quran itu Allah Ta'ala dah janji untuk janji dalam Al-Quran sendiri. Allah Ta'ala berfirman untuk menjaga Al-Quran, menjaga Al-Quran dan Al-Quran itu adalah kalamullah, memang terjaga sampai hari kiamat nanti, sehingga seperti satu masa yang Allah Ta'ala tentukan. Maka, dan pada masa yang sama juga Quran itu dia terbentuk dalam satu kitab mushaf, satu mushaf dengan jumlah surah dan jumlah ayat yang telah diketahui dan dimaklumi, dan ayat-ayatnya dan surah-surahnya semua dihafal oleh masyarakat Islam secara umumnya. Maka tak ada siapa, sama ada orang Islam sendiri ataupun musuh Islam, kalau dia nak cuba ubah kandungan Al-Quran itu, tak ada orang, pasti mustahil kalau tak ada orang sadar. Pasti ada orang sadar. Dan maknanya apa saya sampaikan sini, Quran memang tak boleh orang ganggu, tak boleh diubah, tak boleh, kalau orang cuba pun tak boleh, kerana ia dibaca dan dihafal oleh orang Islam, bukan satu dua tapi ramai. Tak ada siapa yang boleh ubah. Kalau cuba pun tetap orang akan sadar. Berbeza dengan hadis. Hadis Nabi SAW ni bukan terbentuk dalam satu kitab saja, tetapi banyak.
banyak, beratus-ratus ribu, berjuta-juta hadis, sama termasuk dalamnya hadis yang sahih, hadis yang hasan, hadis yang daif, hadis yang palsu, termasuk juga dalamnya hadis-hadis yang diriwayatkan disandarkan kepada Nabi SAW, disandarkan kepada para sahabat, disandarkan kepada para tabi'in. Banyak sangat, susah untuk kita keep track ataupun kita nak jaga. Sebab itu para ulama hadis daripada zaman ke zaman, daripada zaman Nabi SAW, dari para sahabat, zaman tabi'in, para salafus salih, sampai ke zaman kontemporari sekarang, para ulama muhaddisin, mereka berusaha, bersusah payah, bertungkus lumus untuk menjaga hadis Nabi SAW. Dan di antara cara untuk mereka menjaga hadis Nabi SAW itu ada banyak. Kita akan bincangkan nanti pada satu masa, ada satu bab dalam kitab ni kita belum bincang tentang usaha para ulama dalam melindungi hadis Nabi SAW. Kita akan bincang hal itu. Ulama dari zaman ke zaman, mereka menjaga, memelihara hadis Nabi SAW dengan pelbagai kaedah, pelbagai cara. Dan di antara cara mereka lakukan ataupun mereka datangkan dengan kaedah ini adalah dengan menapasti hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang daif, dan meletakkan syarat-syarat yang ketat, yang tertentu untuk beramal dengan hadis daif. Tidak semestinya mereka, para ulama hadis, walaupun mereka ketat, walaupun mereka strict dalam menjaga hadis Nabi SAW, tetapi mereka tak adalah strict sangat sampai menolak hadis daif secara 100%, secara terusnya. Mereka tetap menerima hadis daif, tetapi mereka letakkan syarat-syarat tertentu, dan meletakkan syarat-syarat inilah merupakan di antara usaha mereka dalam melindungi hadis Nabi SAW, menjaga dan memelihara hadis Nabi SAW daripada disalahgunakan, daripada termasuk dalamnya apa benda yang kita tidak inginkan. Kerana hadis Nabi SAW, seperti saya katakan tadi, sepatutnya untuk kita beramal dengannya, untuk kita menggunakannya sebagai pegangan dalam agama, dalam amal ibadah, dalam kehidupan kita sebagai orang Islam. Hendaklah hadis itu merupakan hadis yang 100% kita pasti datang daripada Nabi SAW, dan itulah para ulama meletakkan syarat-syarat makbul untuk menentukan 100% ataupun tidak. Apabila tidak mencapai syarat makbul, ia menjadi hadis yang daif, maka kurang sedikit, maka ada kemungkinan ia tidak sampai kepada Nabi SAW. Dan sebab itu para ulama mereka meletakkan syarat-syarat yang tertentu. Dan sampai kita kalau nak beramal dengannya pun, hadis-hadis daif yang ringan ini kita kena berhati-hati, tak boleh sebarkan kepada orang ramai. Kita nak beramal, kena beramal dengan sendiri untuk diri kita, dan kita tidak boleh mempercayai bahawa ia memang 100% datang daripada Nabi SAW. Kita beramal dengan secara ihtiyatan, kita beramal dengan berhati-hati dan mempercayai bahawa kemungkinan adanya ia datang daripada Nabi SAW, tapi aku tak nak sebarkan kepada orang ramai kerana takut nanti orang ramai salah faham. Nanti mereka memikirkan bahawa ia merupakan sunnah, ia merupakan daripada amalan yang Nabi SAW memang ajar betul-betul nak kita semua buat. Dan lebih-lebih lagi kerana ilmu hadis ini sangat susah, sangat berat. Tidak ramai yang boleh memahami seperti di kalangan para ulama dan para muhaddisin daripada zaman ke zaman. Ini kita kena ingat, kita kena kenal pasti, insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian, kita sudah sampai akhir pada perkongsian pada kali ini. InsyaAllah pada video akan datang kita akan mulakan perbincangan. Kita akan masuk, kita akan mendalami, akan mengkaji jenis-jenis hadis daif. Jenis-jenis hadis daif ni ada banyak. Hadis daif, dia daif sebab apa? Sebab masalah dari segi perawi, dari segi keadilan. Dari segi keadilan tu ada jenis-jenis perbahagian yang pelbagai. Dari segi kedhabitan pun ada pelbagai jenis daif. Dari segi sanad terputus pun ada pelbagai jenis sanad terputus. Dari segi syaz dan ilahnya pun ada pelbagai. Jadi perbincangan berkenaan hadis daif ini merupakan perbincangan yang sangat panjang. Saya harap para pendengar sekalian dan para jemaah sekalian boleh kita dengarkan, ambil masa sedikit untuk kita menimbang ilmu berkaitan hadis Nabi SAW ini. Semoga ia bermanfaat untuk kita semua dan merupakan hendakkan kita ini pun tak banyaklah apa yang kita lakukan pada musim COVID-19 ni. Banyak sangat restriction atau banyak sangat halangan dan sebagainya. Kita pun tak keluar kan pada akhir bulan ni, maka kita luangkan masa kita untuk mempelajari hadis Nabi SAW. Bukan saja hadis Nabi, tetapi disiplin dan kaedah-kaedah yang para ulama tetapkan untuk memelihara hadis Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini saja. Semoga kita semua dapat manfaat daripada perkongsian ini. Saya tutup dan sebaik kepada Allah. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha
ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.